Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Faisal bin Syed Rubin dan dua rakan sekumpulan saya iaitu Zahid dan Tengku. Pada hari ini kami akan membentangkan topik yang sangat penting untuk kita semua kerana topik ini akan membincangkan isu bahasa tidak formal di Malaysia. Seperti yang kita maklum, bahasa tidak formal digunakan dalam situasi tidak formal atau tidak rasmi seperti dalam pertuturan atau perbualan harian, pergaulan serta perhubungan antara ahli keluarga dan saudara mara. Dalam topik ini, kita akan membincangkan 6 contoh bahasa tidak formal di Malaysia, iaitu bahasa kolokvial, bahasa selenga, bahasa kacukan, bahasa pidgin, bahasa pasar dan bahasa karya. Yang pertama, bahasa kacukan. Bahasa kacukan digunakan dalam percakapan antara orang Melayu dengan bangsa lain, antara dua pihak yang bukan sebangsa. Asalnya, orang asing yang menggunakan perkataan Melayu dalam susunan bahasa asing. Tetapi, orang Melayu turut menggunakan tata bahasa asing supaya mudah dipahami oleh orang bukan orang Melayu. Bahasa kacukan ini wujud akibat daripada pergaulan masyarakat yang berbilang kaum supaya saling memahami pertuturan. Bahasa ini akan wujud apabila berlaku pertemuan di antara dua pihak yang tidak mempunyai satu bahasa perantaraan yang dapat difahami oleh kedua pihak itu sendiri. Terdapat ciri-ciri bahasa kacukan, contohnya punya, iaitu ia digunakan dalam perbualan yang melibatkan orang Cina dan dunia. Antara contoh ayat yang menggunakan perkataan punya adalah orang punya bini ada jahat punya dan sana punya orang banyak baik. Penggunaan kata ganti nama diri juga berbeza daripada bahasa baku. Contoh kata ganti nama diri yang digunakan oleh adalah buat, kita olah dan du. Perkataan ini digunakan ketika kedua-dua pihak bercakap antara satu sama lain. Contoh ayat yang digunakan oleh gua bukan itu macamlah dan kita orang sudah ada sini. Seterusnya adalah bahasa pidgin. Bahasa pidgin adalah nama yang diberikan kepada bahasa yang bertindak sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa yang bertemu dan berhubung antara satu sama lain. Bahasa yang digunakan tidak semestinya salah satu bahasa asal penutur kedua-dua belah pihak penutur tersebut. Bahasa pidgin di Malaysia sering digelar sebagai bahasa pasar. Biasanya digunakan akan dapat mendengar penggunaan bahasa pidgin ini apabila kita menemui kedai-kedai bangsa Cina dan India di Pekan. Contoh penggunaan bahasa pidgin adalah mau apa yang digunakan oleh penutur orang Melayu dan bangsa Cina, dan saya sendiri berniaga yang digunakan oleh orang Melayu dan bangsa India. Contoh seterusnya akan dibentangkan oleh Zahid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid bin Abdul Main. Saya akan menyambung pembincangan mengenai isu bahasa tidak formal di Malaysia. Isi seterusnya ialah selanga. Maksud selanga ialah penggunaan bahasa yang tidak rasmi dan ungkapan-ungkapan yang tidak dianggap sebagai standard dalam dialek ataupun bahasa. Selanga sering dijumpai di kosakata yang merujuk kepada perkara yang dianggap tabu. Ia sering digunakan untuk mengenal pasti seseorang rakan. Selalunya ia sering digunakan di kalangan orang muda. Malahan juga ia digunakan oleh semua peringkat umur dan kumpulan sosial. Tetapi kebiasaannya bahasa-bahasa yang baru ini muncul daripada para remaja. Akibat daripada peredaran zaman yang semakin moden, perkembangan laman sosial yang terlampau pesat menyebabkan terjadinya pengaruh budaya baru dan bahasa baru tersebut dalam kalangan masyarakat. Definisi perkataan selanga bermaksud kata-kata yang tidak tergolong dalam bahasa baku, biasanya digunakan dalam percakapan yang tidak rasmi. Selanga ialah bersifat rahsia dan jarang diketahui umum. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009, komuniti yang sering menuturkan dalam sesuatu bahasa selanga mampu melangkaui batas sosial, etnik, ekonomi dan kawasan geografinya. Selanga memiliki simbol tumbuhan dalam komunikasi lisan masyarakat Melayu.
Terdapat 111 ciri-ciri bentuk ungkapan dan pengucaran sehingga akhirnya bahasa Selangor ini menjadi sangat sinonim, akrab dan berakar umbi untuk membentuk identiti kumpulan. Adakah Dewan Bahasa dan Pustaka ada menerbitkan buku atau artikel tentang bahasa Selangor? Jawapannya ialah kata-kata yang tidak tergolong dalam bahasa baku biasanya digunakan dalam percakapan tidak rasmi. Olehnya demikian, tidak ada penerbitan bagi tajuk ini. Pengaruh media massa yang lain selain daripada laman sosial ialah media cetak seperti majalah hiburan, komik dan lain-lain. Selain itu ialah media massa elektronik seperti drama, cerita dan filem. Contoh ayat atau perkataan untuk Selangor ialah sembang gempak. Sembang gempak ni ialah sembang dengan kuat, bermegah-megah dengan apa yang diberitahu. Dan yang kedua ialah capap, cari publicity murahan. Selalunya mencari perhatian dan ingin diberi perhatian daripada orang lain. Yang ketiga ialah koyak, terasa ataupun merajuk dengan percakapan kawan atau seseorang itu. Kebiasaannya ia diejek oleh seseorang. Kesimpulannya, ia dapat dirumuskan bahawa Selangor merupakan bahasa yang tidak formal dan dituturkan dalam sesuatu kelompok masyarakat mahupun ahli kumpulan minoriti. Begitu, penggunaan Selangor ini boleh merebak keluar daripada kelompok asalnya sehingga mudah difahami oleh kelompok yang lain. Seterusnya, bahasa pasar. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini terdapat pelbagai bangsa, kaum dan etnik yang menggunakan pelbagai bahasa. Maksud bahasa pasar ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya, atau seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahuinya tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul, ataupun bahasa yang berupa campur aduk antara bahasa ibunda penutur dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya. Biasanya digunakan dalam hubungan perdagangan. Definisi: ia bermaksud ragam bahasa Melayu yang tidak betul dalam bahasanya, yang terutamanya seperti dituturkan oleh orang asing yang tidak tahu akan kaedah bahasa Melayu. Ciri-ciri bahasa pasar. Bahasa pasar ialah bahasa yang tidak baku, yang ditutur tidak mengikut tata bahasa yang betul. Biasanya ditutur oleh penutur bukan Melayu dan mereka terpengaruh dengan gaya bahasa ibunda masing-masing. Contoh ayat ialah 1. Kira cincai sajalah, ataupun 2. Ya toke kira sekilo saja berapa, ataupun 2 ialah you punya nasib banyak pansui. Kesimpulannya ialah bahasa pasar kita dapat mengetahui berbagai cara tutur dan cara penyampaian yang terdapat di Malaysia ini, yang membuatkan ia menarik. Setiap daripada kata perkataan yang dikeluarkan mempunyai ayat campuran daripada kaum lain tetapi masih boleh difahami. Terima kasih kepada kawan saya Muhammad Zahid telah pas kepada saya. Nama saya Tengku Muhammad Eri bin Tengku Muhammad Muzani. Dan bahasa seterusnya ialah bahasa kolokial. Bahasa kolokial ialah bahasa basahan di mana bahasa yang bersifat percakapan atau basahan. Bahasa basahan ini ialah bahasa pertuturan harian kita. Bahasa ini tidak mementingkan unsur tata bahasa kerana yang pentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Okey. Oleh itu, ia tidak digunakan dalam tulisan atau ucapan rasmi. Bentuknya pula sering dipengaruhi oleh dialek dan slang daerah. Terdapat ciri-ciri bahasa iaitu cara penyampaian, mewujudkan kemesraan, penggunaan dialek dan penggunaan tata bahasa. Bahasa kolokial disampaikan secara lisan. Bahasa ini bersifat perhubungan secara terus antara dua penutur atau lebih dengan menggunakan pertuturan seharian. Penggunaan perkataan pula
ringkas dan tidak mengikuti ejaan sepenuhnya, tetapi pendengar dapat memahaminya. Penggunaan bahasa kolokial dalam kalangan pengguna boleh mewujudkan kemesraan dengan menggunakan penanda-penanda mesra. Antara penggunaan penanda mesra ini ialah penggunaan singkatan pada nama dan kata-kata tertentu seperti kan dan dah. Dalam bahasa kolokial, wujud penggunaan dialek apabila penutur dan pendengar datang dari tempat yang sama. Bahasa ini sering mendekkan kata serta mengunggurkan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Imbuhan sering ditinggalkan, sebaliknya digantikan dengan unsur-unsur isyarat dan gerak-geri untuk difahami oleh pendengar. Terima kasih. Bahasa yang seterusnya ialah bahasa Kriol. Bahasa Kriol ialah bahasa yang terbentuk daripada campuran dua bahasa yang berlainan melalui peraturan sehingga menjadi bahasa utama dalam sesuatu komuniti atau daerah. Pembendaharaan kata bahasa Kriol banyaknya daripada bahasa utama, manakala tata bahasanya mengikuti bahasa kedua. Sebagai contoh, Kriol Jamaika memiliki banyak perkataan Inggeris yang ditindihkan dengan tata bahasa Afrika Barat, manakala bahasa Batawi berasal daripada bahasa Melayu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan wujudnya bahasa Kriol dalam masyarakat di Malaysia. Berdasarkan analisis yang dibuat dengan rujukan yang terperinci mengenai bahasa Kriol ini, terdapat beberapa faktor yang telah mempengaruhi kewujudan bahasa Kriol itu sendiri. Antara yang terpenting merupakan faktor ialah faktor geografi, faktor perkahwinan, faktor perniagaan dan juga faktor pembeza. Bahasa Kriol mempunyai cirinya yang tersendiri, bahawa bahasa Kriol ini mempunyai lingua franca kerana dituturkan oleh beberapa kumpulan dalam situasi dan konteks mereka sendiri. Lingua franca ialah bahasa perantara, dalam maksud lain bahasa penghubung. Namun begitu, makna perkataan tersebut tidak lari daripada makna yang terdapat dalam bahasa Melayu. Misalnya, ayat bahasa Melayu dibandingkan dengan bahasa Baba dan Nyonya, cuma unsur tata bahasa adalah tidak tepat jika ditinjau dari sudut bahasa Baba dan Nyonya, bahasa Melayu, dari sudut bahasa Melayu. Contoh ayat bahasa Melayu ialah saya mahu makan nasi. Tapi kalau bahasa Baba Nyonya, gua mau makan nasi. Dia lain sikit. Sebagai kesimpulannya, kajian terhadap bahasa Kriol ini telah menggambarkan dengan jelas mengenai kewujudannya. Bahasa Kriol telah berperanan sebagai bahasa komunikasi yang berguna kepada penutur umpama, perhubungan dan dengan jelas, dengan jalan tengah yang mana disesuaikan antara bahasa asal usul mereka dengan bahasa masyarakat setempat. Terima kasih.